Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Greentech yang menjemput Plan Malaysia to participate juga dalam program webinar kita 2 hari ini. So, in general tajuk kami berkaitan dengan norma baru bandar rendah karbon, perspektif perancangan spasial lah. Dan sebenarnya sebahagian daripada kandungan saya tadi tu Puan Syida dah ambil 80%, so tinggal 20% saya. So saya cuba panggil selesaikan dalam konteks dalam masa sekitar 15 minit itu. Yang pertama dari sudut preamble-nya, Plan Malaysia panggil sebagai custodian dalam konteks perancangan bandar, perancangan spasial. Jadi kita committed dalam aspek berkaitan dengan climate change dan juga aspek berkaitan dengan global warming. Dan semua pihak juga harus faham bahawa spatial planning itu mempunyai peranan tersendiri dalam konteks kita nak capai the ultimate aim on the punya climate change adaptation, sustainable development, low carbon city dan sebagainya. So ada role kami di peringkat Malaysia, sama ada di peringkat persekutuan negeri dan juga di peringkat tempatan. That dia punya the first point dia kan. So kita tengok dari next slide. So bandar ni memang akan berdepan dengan satu orang panggil cabarannya. Yang pertama kalau kita lihat fakta global facts-nya bahawa lebih 50% akan tinggal di kawasan bandar lah. So kalau sekarang ni di peringkat Malaysia, kita ada data menunjukkan bahawa dah capai up to 75% kadar pemandangan itu berada. Maksudnya generally penduduk dah tinggal dalam bandar. Dan bila ramai penduduk di bandar ni, bandar itu sendiri create problems kepada orang panggil dalam konteks environment, dalam konteks ekonomi, dalam konteks sosial dan sebagainya kan. Jadi saya tak nak kupas detail berkaitan dengan ni. Generally kita nampak will be 2/3 of the punya penduduk akan bandar menggunakan sebanyak 23 daripada tenaga dan menghasilkan 70% pelepasan karbon gas rumah hijau lah kan. Seperti saya sebutkan tadi, proses administrasi semakin pesat dan kita memang sukar untuk kita orang panggil nak stop that one. Okay. Dan cabaran-cabaran global ni yang kita kena bukan sahaja di peringkat spatial planning, tapi di peringkat the overall stakeholders dalam proses pembangunan bandar ni kena faham bahawa air laut kita semakin meningkat dan ada kesan kepada situ kerugian kepada bandar itu sendiri. Dan kita kadang-kadang tidak dapat menghalang aspek berkaitan dengan natural disaster yang berlaku, dan ini juga menimbulkan dia punya kesan kepada satu bilangan yang besar dalam konteks penduduk di seluruh negara, di seluruh dunia lah. So kalau kita ikut data kat sini, kajian oleh daripada sumber-sumber tertentu bahawa menjelang tahun 2020 terdapat 1.5 bilion orang akan terkesan daripada berlakunya natural disaster yang pelbagai aspek lah, sama ada dalam konteks ribut, taufan bumi dan sebagainya lah, tsunami dan sebagainya. Okay, next. Sebelum saya pergi kepada cabaran dalam konteks tempatan ni kan, yang pertama dari sudut latar belakangnya saya ada satu school of thought, pemikiran saya sendiri berkaitan dengan perancangan bandar rendah karbon. Yang pertama dari sudut sejarahnya, kalau kita melihat kepada kronologi daripada tahun ingat sampai 92 lagi, kita ada dasar alam sekitar negara. Panjang dia punya kronologinya. Kami di peringkat Malaysia memang buat satu kajian khas berkaitan dengan green oriented development, low carbon dan sebagainya kan. Dan saya nak fokus pada beberapa perkara. Yang pertama, kalau bermula daripada tahun 2011 lah, kita dah ada satu orang panggil low carbon city framework yang sangat cantik. Dan memfokuskan kepada 4 pillars, energy, environment, ekonomi, sosial kan. Lepas tu dan telah meletakkan dia punya orang panggil nak mencapai dia punya sustainable development pada situ. Lepas tu pula kita nampak memang pelbagai pihak di peringkat tempatan, di peringkat wilayah, IRDA, Melaka, Kuala Lumpur, Putrajaya memang orang panggil try to promote perkara berkaitan dengan low carbon sama dalam konteks lifestyle dan sebagainya lah. Dan selain daripada IRDA, kita nampak IRDA dah buat benda tu. Dan kalau kita lihat bahawa yang latest pula kita nampak
Green Tech sendiri telah menyediakan dia punya master plan. Dan sebelum ni ada GBI apa semua. Mesej yang saya nak sampaikan di sini bahawa dengan pelbagai inisiatif yang ada, the policy yang agak banyak, the main problem bagi saya, the message itu tidak sampai secara tepat, secara tersusun di peringkat tempatan. Itu mesej yang saya sampaikan. So kita nampak ada dalam sekitar 10 PBT yang cuba membuat itu. Dan dalam konteks perancangan spasial pula kita nampak ada, bagi saya lah, kita nampak 1-2 PBT dalam konteks kami, contohnya rancangan tempatan Bandar Muar, Bandar Maharani. Di Shah Alam sendiri cuba try to interpret the concept, the framework of low carbon itu dalam konteks perancangan spasial di peringkat rancangan tempatan dan juga di peringkat kawalan pembangunan. Tapi bagi saya kita harus mencari jalan supaya message yang kepada the framework, indikator, pillars yang ada di peringkat kalau bermula tahun 2011 itu, macam mana kita nak cari jalan. This is the gap. This is satu perkara utama yang kita kena cari jalan supaya mungkin kita work together, pelbagai parties untuk menggerakkan tersebut. Kalau tidak, message itu tidak sampai di peringkat tempatan. So yang tu saya rasa perlu diberi perhatian oleh pelbagai pihak yang sama ada Green Tech ataupun KASA, di peringkat KPKT, di peringkat Plan Malaysia dan berbagai agensi yang lain. Kita kena sit down atau sit together untuk cari dia punya realignment of dia punya proses untuk low carbon ni. Next. So, saya tak nak kupas secara berkaitan dengan, oleh kerana tema kita berkaitan dengan webinar pada pagi ini, semalam dan hari ini berkaitan dengan normal baru kan. Jadi, ini untuk pengetahuan umum lah panggil kan. So, kebiasaan baru ataupun new normal ni lebih kepada tindakan ataupun amalan tingkah laku. Dan sekarang ni kita faham bahawa kita dah ada work from home, kita ada virtual classroom, dan sebagainya, online shopping, online business ni memang wanita apa semua itu kan. So, kita juga dah ada webinar macam sekarang, mesyuarat pun cara webinar, that's dia punya new normal. Tetapi new normal baru, new norm ni, yang kita terima, dan dia akan juga berkait dengan proses menjadikan bandar dalam konteks low carbon ni, ialah berkaitan dengan peraturan. Dan itu fokus kami di peringkat Plan Malaysia lah. Kita kena masih mencari-cari, berfikir macam mana nak mencari satu peraturan yang try to suit with the mungkin post COVID ini, the issue pandemic, tetapi dia punya hasrat on low carbon cities, low carbon society itu akan terus tercapai. Okay, itulah dia punya point. Ini saya tak payah elaborate detail lah. Okay. So, aspirasi perancangan spasial ke arah bandar rendah karbon. Pada tahun 1995 kita telah menggubal satu satu school of thought baru, satu konsep pemikiran baru dalam konteks pembangunan bandar, dipanggil sebagai doktrin perancangan dan juga pengurusan sejagat, Universal Plan Doctrine, yang meletakkan hubungan di antara manusia dengan manusia, manusia dengan pencipta, manusia dengan makhluk. So elemen makhluk, environment alam sekitar itu telah digariskan dalam konsep tersebut. Dan kalau kita tengok dari sudut sejarahnya, Imam Planners tahulah bahawa bermula daripada tahun 1925 lagi, pemikiran berkaitan dengan garden cities di Australia, di UK kan, telah diperkenalkan. Dan kalau kita lihat dalam konteks di Malaysia, kita ada satu bandar, Kuala Kubu Baru, Garden Cities Malaysia, malahan telah diletakkan sebagai satu model pada masa itulah, pada tahun 1925 ini, sebagai satu model pembangunan bandar yang sustainable, walaupun mungkin pada masa itu tidak ada istilah sustainable agaknya, telah diletakkan dia punya asas, tanda asas di situ. Untuk Asia sebenarnya, kalau ikut panggil rekod sejarahnya. Tetapi dalam proses pembangunan bandar sekarang, kita merasakan bahawa kita tidak melihat sejarah ini. Walaupun mau cerita pasal green apa semua itu, tetapi the konsep sebenar dalam konteks garden cities ni, yang pada asasnya dia talking about dia punya green city, talking about the low carbon cities, sustainable city, livability dan sebagainya lah. Tetapi tidak betul-betul kita hadamkannya, cuba memahaminya, konsepnya, dan terapkan dalam proses pembangunan bandar moden ini. Tidak. Talking about smart cities, tapi mungkin kita sedikit melupakan dia punya history berkaitan dengan garden cities ni. Okay. So itu secara umum. Tapi dalam konteks beberapa aspirasi di peringkat kami, spatial planning, we have no choice. Bahawa banyak dia punya perkara yang perlu kita buat,
Tapi dia punya proses transformasi and reformasi kepada pembangunan bandar itu sama dalam konteks city development, especially proses dan juga kita perlu ubah, need change, tak ada pilihan. Dan proses untuk menghijaukan bandar, bukan saja dalam konteks apa panggil to create dia punya natural carbon sink, ada elemen rekreasi, interaksi, so banyak pula cabang-cabang dia yang boleh dapati kalau kita fokus kepada the element of, tadi Syida ada sebut tadi di peringkat DBKL. Kita telah meletakkan apa panggil sasaran standard 10%. Itu pun bisa. Dan kita meletakkan sasaran nak capai 2 hektar per 1,000 penduduk. Yang itu pun masih kita belum capai sepenuhnya, kan. Walhal kalau kita lihat bahawa bandar-bandar lain di dunia ini, saya bagi contohnya, Melbourne, Vancouver, London, dia berada paras melebihi 2 hektar. Melbourne and Vancouver 4 hektar per 1,000 population. Dan banyak bandar-bandar yang lain yang dia mengekalkan dia punya kawasan hijau mereka sejak 100-200 tahun yang lepas. So pokok-pokok tu dah mature. So dia meletakkan bahawa green space tu is part of punya urban development process. Tak punya point dia. Kita melihat kadang-kadang urban development dengan yang pembangunan guna tanah yang bersifat komersial, bersifat perumahan, bersifat infrastruktur. Kita tak blend secara pengekalannya, preservationnya. Walaupun ada, kita nampak adalah kalau tidak digazet, dinyahwartakan. So kita that's mungkin sedikit kelemahan yang berlaku dalam konteks proses pembangunan bandar di Malaysia. Dan dalam konteks panggil kejiranan hijau, gaya hidup hijau ni tak ada pilihan. Spatial planning juga, physical land use development juga akan membentuk, menggalakkan dia punya proses-proses berkaitan dengan gaya hidup hijau. Yang ini telah banyak ditekankan oleh pihak DBKL tadi. Next. So, kita cuba mencari dalam masa yang keterbatasan masa ni, kita cuma meletakkan ada 5 perkara yang kita rasa bahawa dalam konteks perancangan spatial, low carbon cities, concept and framework apa semua, is a game changer dalam konteks proses pembangunan bandar. Yang akan datang bukan setakat kita nak mencapai dia punya to reduce 45% by 2030. Di BKL tadi capai lebih cepat, 43%. Lebih cepat daripada ni. Baguslah, 10 tahun lagi dia dah capai 40%. So, kami meletakkan this game changer dalam konteks proses pembangunan bandar. It's low carbon. So, everyone have to focus pada low carbon. Dan antara perkara yang perlu diberi perhatian, 5 perkara saja. Banyak lagi, ada 20-30 lagi yang tu kita, moderator, kita mungkin bincang dalam konteks webinar yang akan datang. Yang pertama berkaitan dengan elemen mengurangkan pelepasan karbon dalam bandar. So yang ni tak ada pilihan, tadi disebutkan bahawa pembangunan berorientasikan transit. Kadang-kadang kita goyang sedikit bila ada pandemik COVID-19 ni, kita punya thinking is different. Ada pandangan school of thought yang berbeza dalam konteks talking about the TOD, talking mixed use development, orang kata tak boleh bercampur apa semua kan. Walhal facts yang menunjukkan berbeza bahawa di Singapura, di Hong Kong contohnya, tidak ada satu fakta yang jelas, relationship yang jelas bila complexity dengan berlakunya pandemik ataupun berlakunya COVID. Kan? So mungkin dia elemen of disiplin, kawalan-kawalan berkaitan dengan pengurusan bandar dan sebagainya lah. Okay. So tadi TOD, no choice. Bandar di Malaysia, kita kena cari jalan to focus on TOD. Menggalakkan bercampur, dah saya sebut, menggalakkan penggunaan tanah dan ruang yang optimum. Dan tadi disebutkan bahawa bandar harus diberi keutamaan juga kepada elemen berkaitan dengan pedestrian, walaupun kita buat seminggu sekali, 2 minggu sekali, orang panggil car free zone apa semua kan. Dan kita nampak amalan berbasikal sekarang ni pun dah menjadi satu budaya yang baik kan, tetapi lebih kepada rekreasi lah. Kita belum sampai ke tahap daripada rumah yang ke stesen, daripada stesen mungkin bawa basikal dan pejabat tu masih lagi bukan menjadi satu orang panggil new normal kan. Tetapi saya tak nak pergi jauh. Saya kebetulan tinggal di Johor Bahru, walaupun bekerja di Putrajaya ini, di Singapura. Di Singapura dalam bandar mereka cuaca sama seperti kita kan, tetapi dia punya budaya berjalan kaki tersebut, walkable communities yang commute daripada mungkin stesen LRT, MRT ke tempat bekerja, daripada nak pergi makan dan sebagainya dalam bandar, mereka commute through berjalan kaki.
Kan? Bukan satu benda yang, maksudnya the weather, kalau kita melihat sebagai weather, sebagai dia punya temperature, sebagai satu halangan yang sangat besar, so di akhirnya negara kita dengan negara di ASEAN yang mungkin sedikit panas tersebut tidak akan capai. Tapi Singapura boleh buat. So kita, bagi saya tidak salah kita benchmark Singapura dalam konteks aspek berkaitan inilah. So ada masa pergilah ke Singapura, macam mana orang berjalan kaki, macam dia punya connectivity dalam konteks penanaman pokok dia mereka sehingga mungkin tidaklah panas, dan dia punya microclimate di Singapura pun agak lebih rendah sedikit berbanding dengan normal itulah. So that punya yang kita kena belajar lah kan. So saya daripada ni aspek berkaitan dengan pelepasan karbon. Among planners juga kena think berkaitan dengan the analysis of carbon footprint juga dalam konteks perhatian spesial. Kita kadang sometimes dengar skala carbon footprint, tapi sebenarnya di integration dalam konteks pemikiran carbon footprint, carbon per kapita ini tidak sangat difikirkan dalam konteks sama ada penggubalan dasar di peringkat negara, di peringkat negeri, di peringkat tempatan, di peringkat kawalan perancangan, tak sangat wujud pemikiran sebegitu. Walhal negara telah meletakkan sasaran yang 45% tadi. So panggil appreciation di peringkat certain level tu tidak nampak. So mungkin dia kalau bahasa kasarnya mungkin di peringkat federal mungkin kalau bahasa kasarnya mungkin kita shock sendiri lah. Kita ada mungkin ada framework yang cantik. Banyak kali dia punya dasar-dasar yang ada. Tapi proses pelaksanaannya masih lagi berliku, masih lagi mungkin tidak tercapai. Walaupun kalau kita letak tadi dah dekat 10 tahun dah orang cerita pasal dia punya low carbon ni. Tapi pencapaian dia masih lagi peringkat mungkin 7 ataupun 7 hingga 10 PBT yang orang panggil try to down. Satu industri yang baiklah di peringkat PBT. Tapi PBT lain juga yang ada, kita ada 150 PBT di Malaysia kan. So yang tu pun kita tak boleh mengesampingkan mereka daripada meletakkan dia punya direction berkaitan dengan low carbon dalam proses pembangunan bandar mereka lah. Okay, yang kedua, next. So thinking about dia punya panggil carbon sink dalam bandar. Saya dah sebut secara umum tadi. Kita harus meletakkan bahawa saya dah sebut hablum minal makhluk. Kalau ada green space, kalau ada dia punya natural water bodies, and sometimes we can create water bodies. Sebagai contohnya dulu kita ada banyak water body lah, mungkin cuma kotor sikit kita ada, mungkin contohnya oxidation pond contohnya. Tapi sekarang oxidation pond yang selepas dipakai dia punya mechanical treatment plant tu, dia bawa AWK apa semua. So banyak kawasan tersebut telah diswastakan lah melalui proses perswastaan. So generally mindset kita di peringkat bandar masih lagi kita melihat bandar harus ada guna tanah mentah itu saja. So message yang saya nak sampaikan di sini bahawa tak ada pilihan dalam proses pembangunan bandar. Ada elemen water bodies, ada elemen green, talking about the green belt lah, urban forest lah, botanical garden lah dan sebagainya, should be part of the punya panggil city land use. Ada, tapi kita kadang-kadang ada pihak tertentu pula mungkin nak cari jalan supaya kita mungkin bangunkan kepada aktiviti lain. Kita tidak begitu appreciate dan bahawa kepentingan badan-badan air, kepentingan green ni dalam konteks bandar. Sebab tu kita kena lihat sejarah daripada negara-negara lain, badan-badan lain bahawa macam mana mereka meletakkan dia punya pengekalan yang berkekalan kepada kawasan-kawasan hijau di dalam bandar. So bandar akan menjadi part akan ada kawasan-kawasan hijau yang terpelihara, yang ada sejarahnya sendiri. Dan penduduk bandar boleh lebih selesa berada dalam bandar dengan ada elemen hijau sebegitulah. Alhamdulillah kita nampak mungkin yang sedia ada contohnya di Kuala Lumpur, Titi Wangsa pun masih dikekalkan lagi lah, kan. So yang tu kena. Dan tadi juga ada sebut pasal pelaksanaan kebun komuniti. Saya pun heran. Sekarang ni banyak pihak yang talking about kebun komuniti. Baguslah dia punya idea tersebut. Di bawah mafia di bawah Jabatan Kementerian Pertanian, di bawah KPKT apa semua kan. Tetapi kita kena faham bahawa bila buat kebun komuniti ni, penglibatan daripada komuniti tersebut sangat penting. Bukan soalan food security satu hal lah. Interaction satu hal, tetapi di akhirnya dia create dia punya orang lifestyle green dalam konteks satu kejiranan. Kan? So dalam kita bercakap 5-6 tahun pasal kebun komuniti,
Tetapi masih ada lagi permasalahan. Sometimes kita buat secara informal, secara how to make it dia punya kebun community ni, kebun kejiran ni, satu elemen formal dalam konteks perancangan bandar. So dia akan ada lah nanti boleh atau tidak boleh benda ni menumpang di kawasan hijau dan sebagainya kan. So banyak elemen-elemen berkaitan dengan mungkin aspek berkaitan dengan land matters, berkaitan dengan perancangan guna tanah ni yang harus dilihat especially dalam konteks apa ni urban managers dan juga urban planners. Yang ni kita kena think secara serius. Kalau kita nak pastikan bahawa proses pembangunan kebun komuniti berjalan secara lebih sistematik, menjadi part of the society dalam settlement kita, dalam bandar kita, so we have to think. So di peringkat Malaysia pun kita ada menyentuh aspek ini berkaitan dengan responden kejiranan hijau, kita pun ada sediakan panduan pelaksanaan kebun kejiranan dan sebagainya. Ada sedikit effort, tapi kita kena mau cari jalan untuk tujuan kita make it lebih sistematik dan juga lebih efisien. Okay, third one. Next. Yang ketiga berkaitan dengan saya sebut secara umum tadi on pillars of punya transformasi bandar, bahawa kita kena back one slide. Tolong dia punya host admin previous slide. Okay. Saya tak nak kupas secara ni kena lebih 2 jam kupas kali ini. Salah satu daripada reformasi dalam konteks bandar bahawa urban regeneration tu tak ada pilihan. Bahawa kita kena bergerak kepada di elemen pembangunan semula bandar, pemulihan bandar, pemeliharaan bandar dan mungkin penyegaran semula bandar. Kalau tidak, kita bercakap soal nak make it dia punya nak reduce dia punya carbon daripada let's say dia punya vehicle private vehicle, tapi kita masih membenarkan menggalakkan di elemen urban sprawl macam contoh di Kuala Lumpur ni, dan kita tidak melihat secara serius di elemen reformasi ini, bandar ini kepada yang saya sebutkan tadi. Saya rasa agak sukar untuk kita nak mencapai tahap spatial planning, land use planning, low carbon cities dalam tempoh kalau diletakkan sasaran 2030 ataupun 2040. Tak ada pilihan. Bandar harus lebih sedikit compact. Di elemen ada punya infill development tu perlu diberi perhatian. Elemen pembangunan semula tu terpaksa diberi perhatian. So banyak benefit dari itu. Kita dapat menggalakkan interaction, kita menggalakkan the walkable communities, kita dapat reducekan dia punya penggunaan private vehicle dan sebagainya. Kan? So next. So ini kita boleh pinjam cara, dan juga berlanjutan dengan di elemen pembangunan semula bandar, kita harus meletakkan had sepanjang bandar kena ada. Hak sepanjang bandar itu kena ada dalam konsep bandar. Di UK, kalau kita study London punya bandar-bandar lain, di Europe semua, dia ada dia punya boundary dia. Untuk mengelakkan sprawl, mengelakkan encroachment aktiviti bandar kepada kawasan-kawasan pertanian, kawasan-kawasan pinggir bandar apa semua kan. Sebab tu dia elemen tadi compact tu harus ada. Dan elemen greenfield dalam bandar tu ada supaya to blend together the elemen pembangunan bandar yang sebenarnya dalam konteks komersial tadi tu dengan elemen green, elemen water bodies dan sebagainya. So bandar akan menjadi vibrant, bandar akan menjadi sustainable, bandar akan menjadi livable. Kan? Saya suka orang panggil tengok contoh Singapura lah, pembangunan perumahan dia memang padat, tapi kawasan dia besar. Okay, next. So back to basis. Saya tak nak ni, tadi ada cerita bahawa neighborhood planning kena ada. Dasar kena ada, perancangan dalam konteks rancangan pemajuan dan tempatan kena ada. Yang paling penting pelaksanaan. Dulu orang panggil kita, saya masih sempat lagi lah, maksudnya kita ada shop neighborhood, shop house neighborhood yang kita pergi berjalan kaki saja, kita naik basikal saja kan. Ini mungkin dalam konteks kalau orang panggil mixed landed development, kita jauh, kita separated di antara aktiviti perumahan dengan aktiviti komersial. Walhal orang panggil, ada yang memang kita selalu guna. Betul. Sebab tu bila berlaku hari itu kita PKP apa semua, memang sukarlah kita nak cari dia orang panggil bahan-bahan untuk tujuan apa ni, kegunaan hariannya apa semua. So back to basics, kita boleh tengok benchmark Paris 15 minit city, Melbourne 20 minute city, neighborhood dalam konteks settlement. So dia orang panggil ada satu term dalam konteks plan ini, dia punya panggil satu bandar yang lengkap, satu settlement yang lengkap untuk yang kegunaan panggil neighborhood di situ ataupun bagi tujuan urban dwellers di situ. Okay, next.
Reka bentuk kapasiti kemudahan masyarakat apa semua, nak ceritakan cara ringkas saja yang ni, bahawa spatial planning juga harus orang panggil change, supaya tadi ada satu orang panggil satu guideline, satu mungkin policy, satu piawai yang jelas dalam konteks contohnya kemudahan masyarakat, dalam konteks pembangunan yang berbentuk vertikal, respon dan berkaitan dengan TOD, dengan tempatan yang memfokuskan kepada zoning-zoning atau kegunaan yang sesuai to accommodate pillars, aspek-aspek berkaitan dengan low carbon cities konsep ataupun framework ini. Yang tu peranan agak penting di peringkat rancangan tempatan. Kalau tidak ada sekarang, 10 years, 15 years, itu susah ni diterapkan dalam konteks panggil spatial, dalam konteks fizikalnya. Tidak ada dalam konteks perancangan, tidak ada. So yang tu perlu diperhatikan oleh pihak-pihak local planning authority, di pihak urban planners, di peringkat urban managers. Especially dalam konteks pandemik pun kita kena ambil juga perkara berkaitan dengan form, design, capacity, infrastructure dan juga ada punya public facilities lah. So yang tu kena ada. So, okay, next di peringkat kita nak go to the hampir ke berumusan, bahawa di peringkat Kementerian Perumahan dan Tempatan, bila berlaku previous slide, sedikit saja saya nak ceritakan bahawa we thinking on dia punya satu naratif bandar baru. Bandar baru. New, tadi ni normal kan, ni new city saja kan. So, dulu last 10 years saya cuba bawa idea berkaitan dengan sustainable future cities. Tapi dah senyap di situ. Terus sekarang ni kita ada naratif bandar baru dalam konteks KPKT, and Plan Malaysia juga menyumbang. Macam mana nak satu idea baru berkaitan dengan bandar, dan kita meletakkan bahawa low carbon cities idea, framework, konsep ni sebagai satu agenda yang sangat penting kepada naratif bandar baru. So, kalau dulu kita ada support by KETA, sekarang kita ada KASA, kita ada Green Tech dan sebagainya. Your input pun penting dalam konteks kita nak menaratifkan bandar kita, to change, to reform bandar kita, to transform bandar kita kepada nak capai dia punya, kalau panggil, kalau tengok rajah ini, thinking on the punya COVID, thinking on the punya naratif bandar baru, thinking on the climate change adaptation apa semua tu, harus kita kena ada satu dalam konteks mungkin long term punya ni, time scale yang lebih panjang, tetapi kita memerlukan systematic solution yang memerlukan sumbangan pelbagai pihak. Okay. So that dan secara rumusannya, next. Okay, tadi saya dah cerita bahawa kita fokus on sungai, kita fokus kepada kualiti udara, kita fokus on orang awam, kita semua bandar. Dan perkara ini sebenarnya telah disentuh secara terperinci oleh pihak Puan Syida daripada DBL tadi. So, that general brief content daripada pihak Plan Malaysia dalam masa 15 hingga 16-17 minit ini. Tapi saya nak kupas di sini. Yang pertama, terdapat banyak inisiatif lah dalam konteks spatial planning yang berkaitan secara langsung dengan nak capai berkaitan dengan low carbon cities. So we support at the federal level, kita ada mekanisme di peringkat negeri, dan kita juga ada mekanisme di peringkat tempatan. So di akhirnya kita nak capai satu bandar yang mampan, dan kami pun ada satu tools Muninet yang panggil sekarang ni mengukur di elemen pembangunan bandar mampan, dan low carbon aspect pun berada dalam embedded dalam konteks pembangunan bandar mampan tersebut. Dan last kali point nak sampaikan bahawa we talking about dia punya direction nak capai COP15, COP21, Copenhagen, Paris dan sebagainya. Saya ingat kalau kita lihat dia punya kronologi dari sejak tahun 2000, awal 2000 lagi, lepas tu kedua tadi 2011 start low carbon city framework, pelbagai dasar dibuat di peringkat federal. Tetapi saya rasa sudah sampai masanya kita harus panggil merevisit balik. Tak perlu kita cari salah orang lain. Kita melihat mungkin ada gap, ada lompan-lompan di peringkat agensi, entiti kita sendiri bahawa kita harus bergerak nak capai dia punya ultimate aim of low carbon city framework dalam konteks Malaysia ni, yang saya rasa masih jauh ketinggalan berbanding dengan bandar-bandar ASEAN yang lain pun. Kan nak banding dengan Singapura, malahan more initiative come from other cities in Surabaya, in Yogyakarta, in Jakarta, in Ho Chi Minh dan sebagainya.
So kita harus merasa, kalau bahasa kasarnya harus merasa tidak selesa atau merasa malu dengan inisiatif yang dibuat oleh bandar-bandar yang lain. Yang kita rasakan bahawa kita lebih jauh daripada mereka. Mesej saya nak dapatkan last point ini adalah bahawa kita harus bergerak. Perjalanan nak menjadikan dia punya bandar low carbon ini harus bersifat is outcome based low carbon cities planning and development. So pelbagai pihak sekarang ini mungkin KASA, Green Tax, kalau di peringkat wilayah IRDA, di peringkat PPT dan sebagainya, stakeholders yang lain, kita kena work together. So kita kena cari sit down balik macam mana yang saya sebutkan tadi bahawa kita masih lagi terkebelakang. Jauh lagi perjalanan untuk mencapai dia punya, nak mencapai low carbon cities. Kalau hanya 1-2 pihak saja, mesej itu tak sampai di peringkat tempatan. So saya rasa pelaksanaan itu di peringkat tempatan semakin lambatlah kita, agak lambatlah kita nak capai tersebut. So with that note, saya ucapkan terima kasih pada moderator. So that's all panggil general views daripada Plan Malaysia. So saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.